Tepat jam 2 petang, Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam edisi MG 20 Disember 2020. Berita utama, situasi banjir di Pantai Timur Semenanjung semakin buruk dengan jumlah mangsa yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS sehingga pukul 8 pagi tadi meningkat kepada 7,308 berbanding 6,627 petang semalam. Di Terengganu, jumlah mangsa meningkat kepada 6,305 orang daripada 1,663 keluarga setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 5,776 orang iaitu 1,478 keluarga pada pukul 4 petang semalam, yang membawa kepada pembukaan 3 lagi PPS menjadikan jumlah keseluruhan PPS sebanyak 49. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Lieutenant Colonel PAC Adam A. Rahman berkata, Kemaman merupakan daerah paling terjejas dengan jumlah mangsa terkini seramai 5,108 orang iaitu 1,238 keluarga berbanding 4,729 orang petang semalam. Tambahnya, jumlah PPS di Kemaman kekal di 25 lokasi, namun peningkatan jumlah mangsa susulan beberapa penempatan penduduk dinaiki air awal pagi tadi akibat air pasang. Didunga pula jumlah mangsa bertambah kepada 381 orang di 10 PPS berbanding 326 orang di 7 PPS sebelum ini. Manakala di Hulu Terengganu meningkat kepada 806 orang membabitkan 318 keluarga berbanding 710 orang iaitu 245 keluarga petang semalam. Di situ pula mangsa kekal 11 orang daripada 3 keluarga di PPS. Di Kelantan, jumlah mangsa banjir di 4 daerah melonjak kepada 1,003 orang sehingga pukul 8 pagi tadi berbanding 851 mangsa petang semalam dengan Gua Musa menjadi jajahan terbaru selepas Tanah Merah, Kuala Krai dan Pasir Mas. Menurut aplikasi Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, satu lagi PPS dibuka di Sekolah Kebasan Limau Kasturi Gua Musa bagi menempatkan 13 mangsa daripada 2 keluarga termasuk seorang bayi perempuan dan seorang warga emas perempuan. Setakat ini, Pasir Mas masih kekal mencatatkan mangsa banjir tertinggi iaitu seramai 603 orang termasuk 2 orang kurang upaya OKU di 10 PPS. Kuala Krai 226 mangsa daripada 56 keluarga termasuk 2 OKU di 7 PPS dan Tanah Merah 161 mangsa daripada 42 keluarga di 6 PPS. Sementara itu, mengikut laporan info banjir, setakat pukul 8 pagi ini, 3 sungai di Kelantan mencatatkan bacaan melebihi paras bahaya iaitu di Sungai Golok di Rantau Panjang, Sungai Kelantan di Kuala Krai dan Kampung Temangan Macang. Kementerian Kesihatan MOH Singapura mengesahkan 1 daripada 17 kes COVID-19 yang diimport di Republik seperti yang diumumkan semalam melibatkan seorang lelaki Malaysia berusia 54 tahun. Lelaki terbabit dilabelkan sebagai kes ke-58,629 merupakan pemegang permit yang jangka pendek yang tiba dari Malaysia untuk projek kerja di negara itu dan telah diasingkan sejurus tiba di Singapura. Menurut kementerian itu lagi, lelaki berkenaan serta 14 kes import lain adalah tidak bergejala yang dikesan daripada pengawasan dan saringan proaktif. Setakat tengah hari semalam, Republik itu juga melaporkan sejumlah 17 kes baharu tanpa jangkitan dan komuniti atau tinggal di asrama, menjadikan jumlah jangkitan kini adalah 58,403. Sehingga kini, MOH telah mengklasifikasikan 1,622 kes yang dilaporkan sebagai kes import, 2,275 kes dalam komuniti manakala 54,506 kes melibatkan penghuni asrama. Sebanyak 26 buah motosikal yang diletakkan di ruang parking motosikal di Blok 2 Projek Perumahan Rakyat PPR Desa Torazak musnah dalam kebakaran tengah malam tadi. Bomba yang menerima laporan kejadian pada jam 12.48 tengah malam menggerakkan 2 jentera FRT bersama 13 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bandar Torazak dan BBP Sungai Besi ke lokasi untuk memadamkan kebakaran.
Komando Operasi Pegawai Kanan Bomba 2 Azhar Abdul Rahman berkata pasukan bomba yang tiba di lokasi beberapa minit kemudian berjaya mengawal kebakaran daripada terus merebak. Katanya kebakaran itu dapat dikawal pada jam 1.02 pagi sebelum api dapat dipadamkan sepenuhnya 4 minit kemudian dan 26 buah motosikal yang diletakkan di ruang parkir di bawah blok bangunan berkenaan musnah 100%. Tambahnya kebakaran tersebut tidak melibatkan mangsa dan buat masa ini punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita politik. Agihan kerusi PRU15 masih dalam perbincangan kepimpinan pusat parti itu. Presiden PAS Dato' Seri Abdul Hadi Awang berkata agihan kerusi itu akan diserahkan pada keputusan pusat parti dan rundingan telah pun dibuat sebelum ini dan tidak membabitkan pemuda dan negeri sahaja. Tambah beliau lagi, PAS melihat penubuhan Majlis Presiden Perikatan Nasional PN sebagai langkah awal dalam menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 dan sebarang masalah untuk dirunding bersama bagi mendapatkan keputusan terbaik untuk semua pihak. Dato' Seri Abdul Hadi berkata penubuhan Majlis Presiden PN adalah bagi mengendalikan kerajaan dan semua bersetuju dalam kalangan parti yang terlibat, bukan sahaja PAS tetapi UMNO. Dalam pada itu, penubuhan Majlis Presiden tidak akan menjejaskan hubungan PAS dan Muafakat Nasional MN kerana PAS akan terus menjaga MN. Pada masa sama, PN di peringkat Malaysia manakala MN di peringkat Semenanjung. Dan tidak timbul persatuan sama ada PAS mengutamakan PN atau MN kerana PAS akan sentiasa memberikan komitmen kepada kedua-duanya. Berita luar negara. Presiden Donald Trump menyifatkan serangan cyber besar-besaran mensasarkan agensi kerajaan Amerika Syarikat US sebagai terkawal. Beliau turut menolak penilaian dibuat pentadbirannya kononnya Rusia harus dipersalahkan dalam serangan itu. Perkara itu dinyatakan di ciapan Twitternya. Trump juga menambah bahawa Rusia sering dipersalahkan jika berlaku sesuatu dan mendakwa kemungkinan China terlibat dalam serangan berkenaan. Katanya serangan itu berkemungkinan menyebabkan mesin pengiraan undi tidak betul ketika pilihan raya yang seharusnya membuktikan dia menang. Kenyataan Trump itu dibuat sehari selepas Setiausaha Amerika Syarikat Mike Pompeo berkata serangan cyber itu memberi kesan mendalam dan memerlukan masa yang panjang untuk diselesaikan selain mendakwa ia perbuatan Rusia. Microsoft pada Khamis lalu berkata syarikat itu dimaklumkan lebih 40 pelanggannya yang terjejas akibat serangan cyber, yang mana pakar keselamatan mendakwa serangan itu boleh melumpuhkan akses rangkaian kepada sistem kerajaan, grid elektrik serta kemudahan lain. Berita sukan. Liverpool memberi amaran awal kepada pesaing-pesaing kejuaraan Liga Perdana Inggeris dengan membelasah Crystal Palace 7-0 malam tadi. Skuad juara bertahan kendalian Jurgen Klopp itu kini mendahului 5 mata di depan pesaing terdekat Everton walaupun dibelenggu masalah kecederaan musim ini. Ia adalah kali pertama Liverpool memenangi perlawanan Liga Inggeris dengan jurang terbesar dalam sejarah kelab di tempat lawan dengan 7 gol. Kemenangan itu susulan aksi cemerlang ketika perlawanan penting menentang Tottenham pada pertengahan minggu lalu. Roberto Firmino dan Mohamed Salah masing-masing meledak 2 gol manakala Takumi Minamino, Sadio Mane dan Jordan Henderson turut menemui sasaran. Baik, sekian itu saja di CMG untuk petang ini. Jangan lupa ikuti kami tepat jam 7.45 malam nanti untuk perkembangan lebih menyeluruh berita dalam dan luar negara. Juga ikuti kami di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Nur Ayuni Johari. Assalamualaikum dan salam hormat.